Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik wanshur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat 128 dan 129. Alhamdulillah, hari ini dapat kita berhimpun lagi. InsyaAllah hari ini kuliah kita baca sedikit kisah kelahiran Nabi SAW bersempena dengan bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Telah datang kepada kamu seorang pesuruh daripada golongan kamu sendiri yang menjadi bersangatan berat atasnya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang bersangatan lobanya kebaikan bagi kamu, menumpahkan perasaan kasih belas serta kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian jika berpaling engkar, maka katakanlah olehmu wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memeliharaku. Tiada Tuhan selain Dia. Kepadanya lah aku berserah diri, dan Dialah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Jadi Allah Ta'ala telah mengutuskan kepada kita seorang Rasul. Seorang Rasul penamat bagi segala para Nabi, penamat bagi segala para Rasul, dan seorang Rasul
yang Allah Ta'ala pilih dan utuskan kepada umat manusia sehingga ke hari akhirat nanti. Dan Rasul sebelum Nabi Muhammad ni, yang Allah Ta'ala angkat ni, Rasul ni semuanya adalah mereka yang menyampaikan risalah Allah kepada umat mereka. Bahkan kadang-kadang bukan sampai sepanjang hayat mereka. Nah, bukan sampai sepanjang hayat mereka. Ada yang cuma sekejap jadi Rasul. Ada yang masa panjang, macam Nabi Nuh masa panjang. Allah Ta'ala bagi umur dia panjang 950 tahun. Panjang dakwah dia. Nah, ada yang macam Nabi Harun, dia jadi Rasul. Sepeninggalan Nabi Musa ketika bermunajat bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sina. Dia je. Jadi Rasul-Rasul ni semuanya sekejap. Tetapi Allah Ta'ala membangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni menjadi Rasul daripada hari kebangkitannya sehinggalah dunia kiamat. Umat dia, umat yang paling ramai daripada sekalian Rasul, Nabi Muhammad. Umat paling ramai. Dan Nabi pula berbangga dengan umatnya yang ramai. Sebab tu Nabi jadikan perkahwinan ni satu sunnah, satu kebanggaan Nabi bila umat dia berkahwin, sebab dapat melahirkan zuriat yang ramai. Baik. Jadi sempena dengan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ni adalah salah satu daripada bulan yang paling agung. Sebelumnya bulan Rabiul Awal tak ada apa-apa. Bulan Rabiul Awal bulan yang biasa. Dan pada kita ni pada kita umat ni bulan Ramadan ni adalah bulan yang paling banyak fadilat untuk kita. Nak ambil fadilat yang besar-besar. Tetapi sebenarnya bulan hari yang disebutkan juga dengan hari Allah ialah bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ni bulan yang cukup besar, bulan yang cukup agung, kerana di dalamnya ada kelahiran insan yang paling agung, insan yang paling mulia. Rabiul Awal. Rabiul Awal ni saya dia tak ada apa pun bulan Rabiul Awal, tak ada. Tetapi dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Awal adalah bulan yang jadi mulia kerana di dalamnya ada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Ta'ala sentiasa memperingatkan kepada manusia, kepada para rasul, supaya menceritakan hari kebesaran Allah, hari Allah. Hari Allah. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam surah Ibrahim ayat 5. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa zakkirhum bil ayyamillah. Inna fi zalika laayatin likulli sabarin syakur. Dan ingatkanlah, yakni ceritakanlah kepada mereka, kepada kaummu. Ceritakanlah kepada kaummu, kepada mereka. Cerita apa? Dengan hari-hari Allah. Apa dia hari-hari Allah? Hari Allah ini ialah hari di mana Allah Ta'ala memenangkan Rasulnya. Hari di mana hari yang sangat besar di dalam kehidupan manusia ni, pada agama Allah, itu adalah hari Allah. Allah Ta'ala melepaskan, memenangkan Rasulnya. Contoh dia Nabi Musa, Allah Ta'ala lepaskan daripada Fir'aun. Lintas Laut Merah. Kan senang nak lintas Laut Merah. Lari sampai tepi pantai, bot tak ada, perahu tak ada, sampan tak ada, tak pergi macam mana. Lalu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa diketukkan tungkat dia pada pantai, pada ayak laut. Lalu terbelahlah laut itu dengan 12 laluan. 12 laluan. Terbelah laut ni. Kalau kita bukan orang yang beriman dan kalau kita bukan orang yang mempercayai Allah, siapa pun tak lalu dah. Nak lalu macam mana? Nak jalan di dasar laut yang laut nu macam dinding duk berdiri. Ayak duk kocak ke atas. Macam ada dinding cermin duk dah. Nak lalu kat celah tu. Bukannya tinggi, bukannya setakat tinggi rumah. Kan laut.
Nah, 30 meter, 40 meter. Allahu Akbar. Kecil saja orang di dalam nak lintas laut. Nah, maka Allah Ta'ala lepaskan Nabi Musa daripada Fir'aun. Nah, itu hari kemenangan, hari kebesaran Allah. Dan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari Allah itu adalah hari di mana dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi kita itu adalah yang dilahirkan sebagai rahmatan lil alamin. Nabi kita diangkat menjadi Rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Oh, jadi rahmat bagi sekalian alam ni, masya-Allah. Nah, besarlah rahmat Allah Taala atas kita ni ha. Ni kita hiduplah ni dengan rahmat Allah, duduk di dalam rahmat. Rahmat tu kita tumpang dengan Allah Taala bangkitkan Rasul bagi kita. Nah, nyawa kita hari ni, pekerjaan kita hari ni, rezeki kita hari ni, segala kebahagiaan kehidupan kita hari ni, semuanya kehidupan manusia di atas dunia ni adalah menumpang rahmat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tersebar rahmat itu ke seluruh alam sampai dunia kiamat. Kita tumpang. Nah, kita tumpang rahmat. Sungguh-sungguh kita merasa kasih sayang Allah Ta'ala dengan mengurniakan rezeki pada kita yang besar-besar ni. Nah, rezeki boleh makan, boleh minum, boleh tidur, boleh berjalan, boleh semua yang kita hidup atas muka bumi ni, kita tumpang rahmat yang Allah Ta'ala turunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepatutnya lah kita umat Nabi Muhammad ni, dia berasa seronok dan dia berasa suka untuk menceritakan hari kebesaran Allah, hari kemenangan Allah, iaitu hari yang besar bagi kita, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi hari yang besar, tapi paling besar sekali hari kelahiran Nabi. Hari kemenangan Badar juga adalah hari kebesaran. Kemenangan Badar, kebesaran. Tak besar lagu mana kita berperang, semua para sahabat dan Nabi berperang dengan puak-puak Quraisy ni. Mereka 1000 orang, tentera Islam 313 orang. Makna dia seorang kena lawan dengan 3 orang. Sedangkan tentera Islam ni ada sebahagiannya sahaja, cuma tak sampai pun 200 orang yang ada senjata. Berapa orang saja yang ada kuda. Lawan dengan tentera musyrikin. Tapi Allah Ta'ala bagi kemenangan. Itu pun hari kebesaran juga. Tapi terlebih besar lagi hari kelahiran Nabi tu. Hari kelahiran Nabi. Kalau tak ada kelahiran Nabi, tak ada lah kita merasakan segala nikmat ni. Bahkan nikmat sebelum kelahiran Nabi itu pun juga dengan rahmat Allah Ta'ala turunkan kepada umat manusia. Sebab Nabi kita ni menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi Allah Ta'ala kata, ceritakan kepada umat, ceritakan kepada kaum-kaum. Sungguhnya yang demikian itu benar, cerita hari kemenangan Allah Ta'ala tu. Di dalam cerita tu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi tiap-tiap orang yang kuat bersabar dan kuat bersyukur. Dalam cerita tu adalah tanda-tanda menunjukkan kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang banyak bersabar bila diturunkan ujian, dan bagi orang yang banyak bersyukur bila dikurniakan nikmat. Kita ni duduk dalam nikmat kan? Duduk dalam nikmat, kena syukur belakang. Syukur sungguh-sungguh lah, masya-Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala bagi kat kita kelebihan kita jadi umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ni, selain daripada kita faham dengan makna menjadikan rahmat, Allah Ta'ala turunkan Nabi kita jadi rahmat bagi sekalian alam ni. Nabi kita juga adalah yang diutuskan
oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah taala, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas basyiran wa nazira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Baik, nabi kita ni, nabi kita ni kata Allah taala, tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad, melainkan kamu ni menjadi apa? Pembawa berita kegembiraan. Pembawa berita kegembiraan, yakni berita seronoknya manusia yang beriman, tempat akhir dia ialah syurga. Nabi kita bawa berita kegembiraan. Dan Nabi kita juga adalah pemberi amaran. Pemberi amaran. Apa amaran dia? Memberikan amaran kepada manusia yang tak bersyukur, manusia yang engkar, bahawa berita sedih bagi mereka ialah kesudahannya ialah neraka Allah. Kesudahan bagi orang yang ingkar, neraka Allah. Kesudahan bagi orang yang taat ialah syurga Allah. Nabi kita yang bawa mai berita gembira dan berita sedih ni. Dia jadi Nabi pembawa utusan apa yang Allah Ta'ala nak menyatakan pada umat. Akan tetapi kata Allah, kebanyakan daripada manusia ni tidak mengetahui ataupun tidak mengambil tahu. Kebanyakan daripada kita ni tak tahu dan tak mengambil tahu. Sebab tu kita kena faham. Kita tak heran kalau orang kafir ini dia mencela, menghina Nabi. Kita tak heran. Sebab apa? Sebab dia memang tak ambil tahu dan dia tak mau tahu tentang kelebihan musuh dia. Sebab apa? Bila dia pandang, lihat kelebihan musuh dia, kebaikan musuh dia, dia akan merasa dia lemah, dia lekeh. Orang kafir mana mau dia nampak koman, mana mau dia nampak kurang. Walaupun ada sebahagian daripada orang kafir mengatakan manusia paling agung atas muka bumi ni ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila mereka tidak diberi hidayah, maka mereka tak beriman. Tetapi yang kita sedih dah, ada orang Islam, ada orang Melayu, ada orang bukan Melayu yang beragama Islam, tetapi mereka mengikut dengan telunjuk orang kafir. Mana? Orang kafir hina mereka, tumpang hina. Hina Nabi. Orang kafir hina Nabi, mereka tumpang hina Nabi. Orang kafir hina Nabi, mereka tak berasa pun dalam hati mereka ni dengan kesedihan akan penghinaan Nabi. Tak ada rasa pun. Hang nak kata apa, hang katalah. Hang nak buat apa, hang buatlah kat Nabi pun. Kita bukan suruh, kita tak sampai ke peringkat kita nak suruh macam berlaku di Perancis. Tapi apabila kita terlampau dihina, itulah kesudahannya. Bila terlampau menunjukkan penghinaan kepada orang yang wajib kita kasih. Kita ni dengan mak pak kita, orang kata pelik pun kita marah. Mak pak kita orang kata pelik sikit ya kita marah. Tambah ke orang yang Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuni ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak beriman seseorang daripada kamu sehinggalah mengasihi oleh kamu ni, sehinggalah dia mengasihi, lebih kasih, lebih cintakan aku daripada kedua ibu bapaknya, lebih cintakan aku daripada anak pinaknya, dan lebih cintakan aku daripada manusia sekaliannya. Tak beriman dengan makna tak sempurna iman kita ni. Tak sempurna iman ni, Allahu Akbar, rugilah kita.
Bila dalam hati kita sikit pun tak timbul rasa kasih dan cinta kat Nabi, rugilah manusia ni. Rugilah manusia yang bila dia tak ada rasa cinta kasih kat Nabi. Pasal apa dia rugi? Pasal orang yang macam ni, Allahu Akbar, di akhirat tak boleh nak dapat syafaat Nabi. Syafaat Nabi ni Allah, syafaat yang paling besar sekali. Ialah Nabi mempercepatkan, mohon Allah Ta'ala cepat pada yaumul hisab. Dan Nabi memberikan syafaat kepada ahli neraka untuk masuk duduk dalam syurga. Oh, tu besar. Nah, besar. Kita ni kena masuk duduk seksa dalam neraka. Nah, tetapi dengan syafaat Nabi dapat bawa keluar kita daripada neraka, masuk dalam syurga. Agak-agak kita ni yakin tak kata kita ni dengan amal ibadat kita ni membawakan kita kepada syurga Allah. Nah, sebab apa? Kita tak yakin dengan sebab masuk syurga tu rahmat Allah. Maka dengan rahmat Allah saja masuk syurga. Kalau dengan ibadat kita, kalau dengan tingkah laku kita, tak ada. Mulut kita saja bawa masuk neraka dah. Mulut kita saja bawa masuk neraka dah. Mata kita bawa masuk neraka. Telinga kita bawa masuk neraka. Kaki kita bawa masuk neraka. Tangan kita bawa masuk neraka. Terlalu hampir kita dengan neraka ni. Nah, kalau dengan taubat kita, taubat sambil belacan. Taubat sambil belacan. Tahu taubat sambil belacan macam mana? Faham tak? Taubat sambil belacan. Sambil belacan ni cicah pedas. Pedas tapi duk cicah pedas. Nah, habis pedas sedap. Pedas sedap, pedas sedap. Dia tahu kata pedas, dia tahu kata busuk belacan, dia tahu semua, dia tahu. Semua yang buatkan air mata berambu-berambu keluar. Tapi duk cicah makan situ. Ni taubat kita. Nah, taubat sambil belacan. Taubat sambil belacan pun jadilah, alhamdulillah lah, taubat juga daripada tak taubat langsung. Betul tak? Taubat jugalah kita ni. Taubat sambil belacan. Kalau kita nak diambil kira amal ibadat kita, semayang kita, puasa kita, semua yang kita duk buat lah ni layak tak kita masuk syurga? Nah, sedangkan Imam Syafi'i timbulkan satu syair. Nah, Ilahi lastu lil firdaus ahalan wala aqwa ala nari jahimi. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Dengar berasa sayu hati. Tapi tak berasa nak taubat. Kalau nak dibandingkan dengan amal kita, dengan amal Imam Syafi'i, langit dengan bumi. Nak banding ilmu kita dengan ilmu Imam Syafi'i, langit bumi. Terah Imam Syafi'i pun duk berasa, ya Allah, kalau sudut amal aku tak layak aku nak masuk syurga. Tapi tetap aku tak mau masuk neraka, ya Allah. Tetap aku tak mau masuk neraka, ya Allah. Dari itu minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Sambung lagi lah. Lagi kalau tak ada kerja apa punya niat tu, apa tak dah. Sambung. Dari itu ampunkanlah dosa-dosaku. Minta Allah Ta'ala ampun dosa. Kita ni dapat pengampunan Allah, satu rahmat yang besar. Tapi di akhirat nanti, selain daripada pengampunan Allah, syafaat Nabi lah yang paling besar. Syafaat Nabi lah yang paling besar. Kalau di dunia kita tak kasih dekat Nabi, kalau di dunia kita tak cinta kat Nabi, di dunia kita tak bela Nabi,
di akhirat ni Allah. Tengok waktu kita melintasi titian sirat, apabila kita sampai kepada haud Nabi, telaga Nabi. Nabi menunggu di gigi telaga Nabi, dan Nabi mencedokkan kepada kita ni minuman ayak daripada telaga Nabi. Dia bagi kepada setiap orang. Dikatakan cebok yang ada di telaga Nabi ni sebanyak bintang di langit. Nak habaq kata umat Nabi semua pakat terima. Tetapi sebahagian daripada umat Nabi, malaikat halau, tak bagi minum ayak. Tak bagi minum ayak telaga Nabi. Ayak yang kalau kita minum, kenyang selama-lamanya. Tidak dahaga selama-lamanya. Sedap selama-lamanya. Nah, tapi malaikat halau. Siapa dia? Nabi marah malaikat, pasal apa halau umatku? Malaikat kata, umatmu ini selepas daripada wafat kamu, mereka tidak mengingati kamu. Mereka tidak kasih pada kamu. Mereka tidak cinta pada kamu. Mereka tak pernah berselawat pada kamu. Nah, bahkan mereka tak ambil kisah pun kalau dihinakan kamu. Nah, takkan kita nak duduk golongan yang kena halau dengan malaikat tu? Nah, timbulkanlah dalam hati kita berasa marah bila orang hina Nabi. Timbul dalam hati. Kita nak kata tak boleh, kita nak buat tak boleh, tak ada daya kita. Habis dulu apa kekuatan yang ada kat kita? Timbulkan dalam hati perasaan kita benci, kita marah kepada orang yang menghina Nabi. Tu paling kurang. Tu paling kurang. Allah ni semakin kuat ni, duk hina Nabi semakin kuat. Nah, cuma kita tak perasan. Kita tak perasan. Nah, tapi bila ada kebangkitan daripada kita, dunia akan senyap, tunduk, tutup. Dia akan tunjuk kesalahan kita. Hak hina Nabi hilang dah. Hak hina Nabi hilang dah. Kita bangkit, orang Islam ni ekstrim lah, resis lah sebagainya. Nah, sebab apa? Sebab bila tunjuk kebangkitan kita, hilang hak hina Nabi, maka yang bersalah kita. Ni dunia hari ni. Kita hari ni duduk dalam keadaan ni. Baik. Nah, Allah Ta'ala suruh kita kasih kat Nabi. Nabi suka kita kasih kat Nabi. Maka bila kasih kat Nabi, paling kurang kita orang yang tak bertemu dengan Nabi ni, nah, kita perbanyakkanlah berselawat dengan Nabi. Macam contoh hari ni. Hari ni hari Jumaat. Dianjurkan oleh Nabi SAW pada hari Jumaat kita berselawat 100 kali. Pada hari Jumaat selawat 100 kali ataupun 200 kali. Makna dia tidak ada had. Sebab ada dua riwayat, satu riwayat 100, satu riwayat 200. Makna dia tidak ada had. Lagi banyak, lagi bagus, tu maksud dia. Lagi banyak, lagi bagus. Dan setiap pada waktu asar, setiap hari pada waktu asar, sunat kita ni berselawat 80 kali pada Nabi. Tanda kasih kita berselawat. Tanda kasih kita selawat. Kita nak buat macam tu tak mampu. Tapi sebenarnya selawat ni lah paling senang. Duduk dalam keadaan apa pun boleh berselawat. Kecuali jangan berak kencing yang duduk selawat dalam tu. Duduk berak kencing pergi masuk duduk selawat pula. Tapi kalau duduklah hati, biar-biarlah. Nak zikir apa pun dalam hati. Di mana boleh? Selawat ni nak selawat di mana pun boleh, macam mana pun boleh. Ada wuduk tak apa, tak ada wuduk pun tak apa. Ada niat pun tak apa, tak ada niat pun tak apa. Selawat ni punya besarnya selawat. Jadi kita perbanyakkan selawat kita. Perbanyakkan selawat kita. Insya-Allah selawat ini ada, setiap selawat yang kita selawat pada Nabi itu adalah orang panggil minyak pengasih. Selawat tu minyak pengasih. Mengasihkan umat kepada kita. Selawat ni. Orang yang banyak selawat, sebab apa? Bila kita banyak selawat, kita selawat sekali, Allah Ta'ala selawat 10 kali. Nabi abad, kita selawat sekali atas Nabi, Allah Ta'ala selawat kat kita 10 kali. Selawat Allah Ta'ala dan selawat malaikat ni apa dia? Malaikat berselawat atas kita ni, makna dia malaikat mendoakan kita dengan minta ampun atas kita. Allah Ta'ala, selawat Allah Ta'ala merahmati kita. Dengan 10 kali rahmat. Allahu Akbar, besarnya. 10 kali rahmat. Rahmat Allah Ta'ala turun berlimpah ruah kat kita ni. Jadi perbanyakkanlah selawat. Beramai. Payah sangat nak beramai sekaligus 100 payah. Payah sekaligus 100. Buat sehari lepas mayang 20. 5 kali mayang 100. Boleh. Ataupun kalau kata rasa nak buat bagi banyak, nak buat 1000. Nak buat 1000. Lepas mayang 100. Lepas mayang 100. Lepas mayang 100. Dapat 500.
dapat 500. Saat ni tengah malam, pederah 500 sekaligus. Sebab masa tu paling aman. Boleh. Nah, masa mana pun tak apa selawat. Tak ada pantang. Tak ada pantang kita. Jadi selawat kita tanda kasih kita kat Nabi, tanda cinta kat Nabi, dan tanda kita harap dekat Nabi. Harap apa? Harap dengan janji-janji yang Nabi janjikan, yang Allah Ta'ala janjikan di akhirat nanti, sekurang-kurangnya Nabi pandang kita dan bagi syafaat kat kita. Hak lain tak ada harapan. Harapan nak masuk syurga paling besar mendapat syafaat Nabi. Hak ni ya kita ni. Akhir zaman kita ni, harapan paling besar nak masuk syurga mendapat syafaat Nabi. Nah, jadi jangan malas kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu tanda kasih kita, tanda kasih, ikut. Nah, tetapi nak besar lagi tanda kasih kepada Nabi, apa dia? Nabi Allah Taala utuskan sebagai penyampai berita kebaikan, penyampai berita keburukan. Maka kita sambungkan risalah Nabi. Hak ni besar. Ni besar lagi. Nah, tanda kasih kita pada Nabi ialah ikut jalanan Nabi, ikut jejak langkah Nabi. Nabi mensyiarkan Islam, kita syiarkan Islam pada qadar kemampuan yang kita ada. Setakat mana yang kita mampu nak syiar Islam? Setakat mana kita mampu nak mensyiarkan hukum hakam Islam ni? Setakat mana? Setakat itulah kita usaha. Tanda apa? Sebagai tanda kita ni nak menyambung lidah Nabi. Setiap daripada kita ni adalah khalifah di atas muka bumi. Nah, Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai khalifah di atas muka bumi. Nah, maka khalifah ini ialah penyambung. Khalifah ni penyambung. Maka kita ni menyambung risalah Nabi. Sebab tu Nabi kata, yang menyambung risalah Nabi ni ialah ulama'. Kita bukan ulama tapi kita adalah orang yang dinamakan ummatul ijabah, umat yang menerima Islam dan iman ni. Kita beriman dan beramal dengan apa yang Nabi tinggalkan. Nabi tinggalkan pada kita tabligh, menyampaikan, kita sampaikan. Sebab Nabi ni dia adalah yang membawakan kepada kita perkara yang berita yang baik, berita yang buruk. Kita juga sampaikan kepada umat manusia berita yang baik, berita yang buruk, di samping kita beramal dengan segala berita ni. Kita tengok bila hak buruk kita tinggalkan, hak baik kita buat. Jadi kita adalah umat yang Nabi paling cinta. Nah, selain daripada para sahabat yang Nabi jaminkan dengan syurga, antara umat yang Nabi paling kasih, paling sayang, paling rindu ialah umat akhir zaman. Umat akhir zaman. Ikhwan ni, kita ni semua ni adalah umat yang Nabi duk tunggu-tunggu, Nabi duk sebut-sebut, yang Nabi sangat kasih akan kita ni. Kita kena rasa timbul kasih. Sebab apa? Sebab Nabi nanti akan panggil kita juga. Panggil kita juga. Kita akan bangkit bersama dengan orang yang kita kasih. Nah, ada seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi SAW. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bilakah akan berlakunya kiamat?" Nah, Nabi tanya, "Apakah persediaan hang untuk menghadapi kiamat?" Sahabat ni kata, "Aku kalau nak tengok pada ibadat aku sembahyang tak cukup. Kalau nak tengok pada puasa tak cukup. Dengan cara ibadat aku tak cukup. Kalau nak tengok pada amal-amal apa pun tak cukup. Tapi yang ada pada aku yang bersungguh-sungguh atas aku ni ialah aku kasih Allah dan Rasul. Hak tu yang sungguh-sungguh aku kasih ke Allah dan Rasul." Nah, lalu Nabi jawab. Nabi kata dekat sahabat, "Nah, anta ma'a man ahbabta." Nah, Nabi kata, kamu akan bangkit, akan bersama dengan orang yang kamu cinta, orang yang kamu kasih. Ni salah satu dalil yang kata kita nanti ni akan bangkit dengan siapa yang kita kasih.
Satunya, kalau isteri-isteri jangan takut. Isteri banyak duk tak puas hati. Pasal apa? Pasal di akhirat nanti dengar kata suami ada 70 bidadari. Nah, dia tak apa puas hati. Di akhirat nanti semua isteri-isteri ni menjadi permaisuri. Isteri menjadi permaisuri bagi suami. Macam mana kalau dia menikah banyak? Dia menikah banyak. Orang perempuan yang kahwin ramai, dia kahwin hak ni suami meninggal, kahwin hak ni cerai, kahwin hak ni meninggal. Kalau semua suami dia menikah 5 orang cerai, 10 orang cerai. Dengan siapa yang dia nak bangkit? Dengan yang paling dia cinta. Dengan yang paling dia cinta. Nah. Sebab tu, nak cintakan manusia di dunia ni, nombor 1 ialah cintakan Nabi. Lagi, nombor 2 ialah cintakan yang meninggal, yang mewarisi warisan Nabi. Siapa dia yang mewarisi warisan Nabi? Ulama, Ahlul Bait. Selain daripada Ahlul Bait, ulama. Ulama yang mewarisi warisan Nabi, kena cinta kat dia. Dan juga cinta kasihkan kepada kalau orang perempuan, dia kena cinta kasih kepada suami dia. Sebab apa? Dia berharap nak bangkit dengan suami dia. Jadi kita ni, di dunia ni, makna cinta ialah makna siapa yang kita ikut. Tu cinta ni. Siapa yang kita ikut? Siapa yang kita pakai? Siapa yang kita pegang? Ni makna cinta yang bagi kita ni. Kalau kita ikut jalanan Nabi Muhammad, kita cintakan kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut jalan ulama juga cinta jalan Nabi Muhammad, makna dia kita kasih dan cinta jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada ulama tak ada belah bahagi sebagaimana kita mencintai Rasul. Kita cinta semua apa yang dibawakan oleh ulama. Ini kita mengikut cinta Nabi. Ini i'tibar ikut Nabi. Tanda kasih kita kepada Nabi inilah kita ikut sekalian ulama. Dan bila kita ikut ulama, kita kasih akan Nabi. Dan orang yang kasih akan Nabi, sebenarnya dia kasih akan Allah. Kita tengok kesudahan bagi orang-orang yang kasih Allah. Apa dia? Allah Ta'ala kasih akan dia. Sebab tu Allah Ta'ala pesan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah olehmu wahai Muhammad. Kata kat siapa? Kata pada umat ni. Kata apa? Sekiranya benar kamu kasih akan Allah. Nak habaq atau kita kasih ke Allah, kita ni tak sampai. Martabat kasih kita ke Allah ni, tak sampai. Takut pun tak sampai. Tambah ke kasih. Kita kan takut ke Allah sangat pun. Kita ni cuma melaksanakan kewajipan sahaja, kefarduan sahaja. Kalau sudut takut, dak pun. Dak. Tapi tanda kita takut dekat Allah, tanda kita kasih ke Allah, Allah Ta'ala kata kat Nabi, habaq kat umatmu, kalau sungguh kamu kasih ke Allah, ikut aku, ikut Nabi. Allah Ta'ala suruh kita ikut Nabi. Allah Ta'ala suruh kita ikut Nabi dengan Allah Ta'ala menyuruhkan Nabi, suruh habaq dekat kita ni, suruh ikut Nabi. Fattabi'uni, ikut, maka ikutlah aku. Ittibah, ikut apa? Ikut jalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tariqatul Muhammadiyah. Ikut tarikat jalanan Nabi Muhammad. Apa dia? Nabi jaga syariat, kita jaga syariat. Nabi makrifat, kita kena ikut jalan makrifat. Makrifat jalan Nabi. Nabi pada kita ni bawa dengan jalan tarikat, kita ikut tarikat Nabi. Ikut sungguh. Macam mana nak ikut Nabi? Tak ada dah jalan yang kita boleh ikut Nabi, melainkan kita ikut pewaris segala Nabi. Ikut pewaris segala Nabi. Siapa dia pewaris segala Nabi? Para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nabi dah habaq dah kita ulama. Siapa dia ulama ni? Orang yang Allah Ta'ala kata, orang yang takut dari kalangan hamba aku ni, takut pada Allah ni, ialah ulama. Ulama, orang yang alim, orang yang ada ilmu, orang yang faqih
dari sudut fiqahnya, arif pada marifatnya. Nah, ni ulama. Mereka adalah warasatul anbiya, pewaris bagi segala nabi. Ikut depa. Nah, ulama menyebarkan segala ilmu, segala warisan nabi kepada orang yang di bawahnya, orang alim di bawahnya. Maka kita ikut orang alim ni. Ni ikut. Kita kasih sekalian orang alim, kasih sekalian orang ulama ni ialah tanda kita kasih kepada Nabi. Tanda kasih kepada Nabi ni lah membawa tanda kepada kasih pada Allah Ta'ala. Bila orang ikut Nabi, Allah Ta'ala pasti akan mengasihi orang yang kasih kat Nabi. Yuhibbakumullah, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Bila orang yang menerima kasih sayang Allah, kita tengok Allah Ta'ala kurniakan kepadanya kehebatan di dunia ni pada agama. Sama ada dia menjadi pandangan manusia masa hidup ataupun masa mati, Allah Ta'ala angkatkan darajat dia. Kita tengok tanda Allah Ta'ala kasih ke orang. Nah, Masya Allah. Nah, kadang-kadang kita tengok ulama, bila dia meninggal, Allah Ta'ala zahirkan kasih sayang cinta. Bila ulama meninggal, Allah Ta'ala zahirkan kasih sayang cinta manusia kat dia. Ramai orang pakat pergi sembahyang. Nah, kita kan bila mati ke Allah, anak sendiri tak sembahyang. Anak sendiri tak sembahyang. Tu. Sebab tu kita kena usaha bagi kasih sayang Allah Ta'ala sampai pada kita. Supaya apa? Supaya kita dapat manfaat yang akhir. Hari akhir ayat kita tu, kita dapat daripada apa yang Allah Ta'ala hadirkan. Lagi ramai orang sembahyang, lagi banyak fadilat untuk ahli kubur. Hak nak jadi ahli kubur tu, fadilat dia besar. Ni kita ke Allah sedih. Sedih mana? Paling sedih sekali. Nah, bini mati laki tak semayang, anak mati pak duk saja. Mak mati, anak boleh duk isap rokok kat luar. Allah, sedih kita. Sedih sungguh. Nah, jadi kita nak benda ni, kita nak bagi kasih sayang tu timbul. Nak timbul kasih sayang ni supaya kita reti. Tak ada jalan lain dah. Pakak-pakak mengaji balik lah. Pakak balik kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah diutuskan Nabi. Inilah diutuskan Nabi kepada kita. Dia menjadi rahmat kepada kita, menjadi cahaya penunjuk di dunia dan menjadi cahaya penunjuk di akhirat. Kalau kita tinggal, kita jauh pada Nabi, maka kita berada di dalam kegelapan. Nah, Nabi ini membawa kita keluar daripada kegelapan kepada cahaya. Kalau kita tak mau ikut, habis. Nah, habislah sayangnya, kesiannya kat diri kita sendiri. Baik. Nah, ini salah satu daripada peringatan. Bila kita ingat Nabi, kita kena ingat timbulkan rasa syukur dalam hati kita. Allah Ta'ala pilih kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima dan mengikut Islam dan iman yang Nabi bawa. Syukur yang sangat-sangat. Syukur yang sangat-sangat. Jadi tanda kasih kita kepada Nabi ini, tanda kasih kita pada Nabi, kita juga disunatkan sedikit sebanyak kita tahu kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunat juga kita mengetahui keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ialah seorang nabi yang dilahirkan. Nabi kita ni dilahirkan pada tanggal 16 April tahun 571. 15 April tahun 571 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal, hari Isnin, tahun gajah. Kenapa di zaman tu tak ada lagi tahun-tahun hijrah? Sebab belum hijrah lagi. Tahun itu berkait dengan suatu keadaan berlaku. Yang dinamakan tahun gajah tu kerana 50 hari sebelum kelahiran Nabi, kerajaan Abrahah dia dengan tentera bergajahnya nak merobohkan Kaabah.
50 hari. Jadi itu peristiwa kerajaan tentera bergajah nak merobohkan Kaabah. Nah, 50 hari sebelum kelahiran Nabi. Jadi ulama pada zaman tu, sahabat pada zaman tu kata itu berlaku pada tahun gajah. Bila sebut tahun gajah, mereka ingatlah. Tahun gajah tu bila? Tahun di mana tentera bergajah nak merobohkan Kaabah. Tetapi tak berjaya. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala hantarkan ababil. Nah, burung ababil tu besar mana? Kecil je. Nah, burung ababil ni kecil je. Nah, Allah Ta'ala hantarkan dia dengan membawakan dia di paruh dia tu, dia patuk dengan batu daripada neraka. Yang batu tu bila dia lepaskan jatuh atas tentera-tentera bergajah dan atas gajah ni, kena saja tentera ni, kena di kepala, kena di mana saja, seumpama bara api makan dengkring. Nak habaq atas api neraka. Batu daripada api neraka tu jatuh kena atas kepala, seumpama bara api yang makan dengkring. Habaq habis. Merebak. Tu tahun bergajah. Jadi dinamakan pada tahun tu tahun gajah. Baik. Salah silah Nabi SAW kita ambil sikit. Nah, Nabi Muhammad SAW ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib. Nah, nama Abdul Muttalib ni Saibatul Hamdi. Ibni Hashim. Hashim ni Amru. Ibni Abdul Manaf. Abdul Manaf ni Mughirah. Nama dia, nama sebenar. Ibni Qusay. Nama Qusay ni Mujammi'. Ibni Kilab. Nama Kilab ni Hakim. Kilab ni tempat pertemuan. Tempat pertemuan keluarga dengan mak Nabi. Mak Nabi keturunan sampai kat Kilab. Ibni Murrah, Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay, Ibni Alib, Ibni Fathir. Fathir inilah dinamakan, dinisbahkan kepada bangsa Quraisy. Nah, Fathir ni nama dia Quraisy. Bangsa Quraisy. Ibni Malik, Ibni Nadar, Ibni Kinanah. Nah, Ibni Mudarrikah, Ibni Ilyas bin Mudar bin Nadar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai dekat Adnan, khilaf ulama atas pada Adnan ni ada khilaf-khilaf ulama yang bersalah-salahan. Maka kata ulama, memada dah kita ingat, memada dah pada kita ingat sampai kepada Adnan. Daripada Adnan ni sambung sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam. Dan Nabi Ismail alaihi salam anak kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi kita ni nasab dia sampai kepada Nabi Ibrahim. Dan kalau sebelah mak Nabi kita ni, pada sebelah ibunya Siti Aminah binti Wahab bin Manak bin Zuhrah dan bin Kilab. Dia sampai kat Kilab tu Hakim. Pertemuan di situ. Jadi kalau kira pangkat, kita ni kalau kira pangkat mak Nabi dengan pak Nabi, mak Nabi mak menekan. Mak Nabi pangkat mak menekan. Mak menekan pupu 4 kali pupu dah, sebab depa 3 tok nek. 3 tok nek. 3 tok nek, 3 tok nek ni makna dia 3 ni 3 kita 3 pupu, 4 pupu lah. 3 pupu, 4 pupu dah. Tapi pangkat mak menekan. Tu Nabi kita. Nasab dia. Baik. Jadi Siti Aminah ni dikahwinkan dengan apa Abdullah ni bila selepas Sayyidina Abdullah pergi ke Syam. Dia pergi ke Syam, berniaga di Syam. Di Syam ni pada masa tu puteri-puteri raja Nasrani, puteri-puteri raja Yahudi, anak-anak dara di Syam pakat tergila-gilakan Sayyidina Abdullah. Semua pakat jemput mai ke rumah, pakat gila kat Sayyidina Abdullah. Kenapa? Kerana pada Sayyidina Abdullah itu zahir cahaya kecantikan. Di dahi dia nampak cahaya kecantikan. Nur, nampak cahaya. Cahaya handsome lah kita kata ni. Nampak sangat sampaikan orang jadi tergila-gila. Lalu seorang puteri Raja Syam nak menikah dengan Abdullah. Abdullah kata nanti kena balik tanya Abdul Muttalib dulu. Kena balik tanya pak dia dulu. Maka Sayyidina Abdullah balik. Bila balik tu dikahwinkan terus dengan Siti Aminah. Memang tak bagi pergi sana. Kalau pergi sana pakai habis dah, tak balik dah.
Kahwin dengan Siti Aminah. Siti Aminah ni di sebelah Madinah, keluarga sebelah Madinah. Nah, jadi dikahwinkan dengan Siti Aminah. Bila kahwinkan dengan Siti Aminah, selepas 2 bulan, pi pula berniaga di Syam. Bila sampai di Syam, pakat turun mai lah puteri-puteri, anak-anak dara pakat pi nak tengok. Tengok-tengok, tak kenan lah. No, tak kenan lah. Pasal apa? Gigi tak ada macam saya. Nah, dah hilang nur. Hilang. Nah, hilang nur. Sebab apa? Nur yang terpancar itu adalah, kata ulama, daripada nur Muhammad yang ada pada Sayyidina Abdullah di dalam tulang sulbinya, terpancar di dahinya, sehingga masuk nur itu, yakni masuk ke dalam rahim Siti Aminah. Jadi pada waktu itu, nah, Siti Aminah mengandungkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah 2 bulan. Kemudiannya dalam perjalanan balik Sayyidina Abdullah, sebelum sampai ke Madinah, dia meninggal di sana dan ditanam, dimakamkan di sana. Nah, meninggal di sana, ditanam, dimakamkan di sana. Maka Nabi dah menjadi yatim pada ketika 2 bulan di dalam kandungan ibunya. 2 bulan. Sedangkan Siti Aminah ni setiap bulan mimpi. Nah, dalam proses mengandung tu, setiap bulan bermimpi. Didatangi oleh Jibril. Jibril bagi tahu, "Wahai Aminah, engkau sedang mengandungkan manusia teragung. Nah, engkau sedang mengandungkan manusia hebat yang dinanti-nantikan oleh seluruh penduduk alam, yang dikenali dengan penduduk langit dengan nama Ahmad." Dia selalu duduk mimpi. Jadi nama Nabi ni duduk dalam perut, dah ada dah nama Nabi Ahmad. Dikenali di langit sana dengan nama Ahmad. Dengan nama Ahmad. Nah, jadi Nabi ini adalah manusia terpilih. Nah, terpilih sebelum masuk daripada sebelum masuk ke dalam rahim mak dia lagi. Baik. Jadi Nabi SAW adalah Nabi yang Allah Ta'ala pilihkan kedua ibu bapaknya daripada Bani Quraisy. Quraisy ni adalah bangsa yang paling dimuliakan. Nah, bangsa Arab paling mulia ialah bangsa Quraisy. Sehingga kan haram kalau kita mengaji di dalam kitab Faridah, nah, di dalam kitab-kitab tauhid, haram kita menghina bangsa Quraisy, iaitu bangsa Nabi. Nabi dibangsakan kepada Quraisy. Nah, kita jangan duk kata semua Quraisy, tak boleh. Nah, walaupun Abu Lahab, Abu Jahal, nah, depa bangsa Quraisy juga. Nah, daripada keturunan Nabi, tapi tak boleh kata ke semua. Sebab bangsa Quraisy adalah bangsa yang mulia. Nabi adalah bangsa yang mulia. Nah, bangsa yang mulia. Baik, Nabi SAW duduk dalam perut ibunya. Jadi, kita ringkaskan cerita sampai pada malamnya. Nah, pada hari, kalau kita hari Ahad lah. Nah, kalau kita hari Ahad, bukan hari Isnin. Hari Ahad, malam Isnin. Bila berlakunya? Berlakunya waktu hampir kepada subuh. Dah kena hari Isnin. Kalau kita lah. Sebab kita kira pukul 12. Sebenarnya hari ni dia kira daripada maghrib. Bila masuk maghrib, pindah hari. Masuk maghrib, pindah hari. Itu yang betul. Tapi kita ikut orang putih, 12 ke 12. 12 malam ni sampai 12 malam esok, tukar sehari. Sebenarnya maghrib ni sampai maghrib esok, sehari. Nah, jadi tak apalah, kita ambil harinya ialah hari Isnin, waktunya sebelum waktu subuh. Nah, sebelum waktu subuh, Siti Aminah berasa sakit. Dia berasa sakit nak bersalin. Bila dia berasa sakit, dia mengarahkan. Nah, dia arahkan pembantunya pi ke rumah Tok Bidan. Macam zaman kita dulu-dululah. Nak beranak, nak salin kau tu dia kena kayu sekat tua. Pergi cari Tok Bidan. Tok Bidan duk jauh. Duk jauh nak pergi lautan. Kalau kita dulu hutan, depa sana batu lah, bukit batu. Pembantu nak kena pergi ambil. Kata rumah Tok Bidan ni lebih kurang, kalau kita hari ni kira kilometer, lebih kurang dalam 3-4 kilometer. Mana ada dari rumah saya sampai sini lah, lebih kurang. Dulu nak kena pergi ambil. Pada ketika tu dia sakit. Siapa dia Tok Bidan tu? Tok Bidan tu banyak yang ada di kota Mekah, tapi Siti Aminah tak mau. Siti Aminah suruh pergi ambil dia juga. Siapa? Itulah Ummu Syifa. Seorang bidan
yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk membidankan Siti Aminah bagi kelahiran Nabi SAW. Ummu Syifa ni ialah ibu kepada Abdul Rahman bin Auf. Jadi jutawan. Nah, jutawan Islam Abdul Rahman bin Auf. Nah, Ummu Syifa ni mak dia. Baik. Nah, bila dia ambil ke Ummu Syifa bawa mai pada ketika tu, pada ketika Siti Aminah nak bersalin ni. Nah, rumah tempat bersalin Siti Aminah di mana? Rumah dia ialah di rumah Abi Talib. Siti Aminah bersalin di rumah Abi Talib. Nah, rumah Abi Talib ni kalau kita pi di Mekah tu, Allah ni dia jadi perpustakaan. Allah ni perpustakaan pun tak boleh masuk dah. Dulu boleh masuk, Allah tak boleh masuk dah. Dia buh pagak, buh rantai terus dah lah ni. Nah, tak boleh melawat. Tempat kelahiran Nabi tak boleh melawat dah. Nah, bahkan dulu ni depa nak roboh rumah tu. Nah, depa nak roboh rumah tu. Depa kata orang buat bid'ah. Allahu akbar. Nah, tempat kebesaran Nabi. Nabi ni apa benda yang ada pada dia semua mulia. Apa benda yang Nabi sentuh semua mulia. Apa benda yang apa tempat yang Nabi berdiri, Nabi duduk, Nabi tinggal semua mulia. Maka atas kita ni orang yang kasih Nabi, sunat bagi kita orang awam, tapi wajib bagi kekasih-kasih Nabi ni. Dia jadi satu kewajipan. Nah, mencintai Nabi sehingga kan kalau boleh nak buat seperti mana yang Nabi buat. Ibnu Umar dia pernah naik unta sampai ke satu tempat, dia berhenti, dia turun dan dia langkah dia tu, dia melangkah. Sahabat tanya, pasal apa yang buat macam ni? Dia kata, aku bila dulu ni masa kecil, bila sampai di sini Rasulullah akan ikut jalan ni. Rasulullah akan jalan ikut jalan ni. Aku ni nak mengikut jejak langkah. Hak dia pijak tu, dia kata jejak langkah Rasulullah ni. Langkah, ikut Rasulullah. Sampai tahap tu, Ibnu Umar. Nah, mereka kita lah ni, tak boleh pada. Nah, nak takzimkan Nabi tak boleh. Allahu Akbar. Masya Allah, ruginya kita bila kita tak faham agama betul-betul, kasih kat Nabi lagu mana. Ibnu Umar ni sahabat Nabi. Nah, anak Sayyidina Umar. Nah, dia ni antara yang paling rapat dengan Nabi. Nah, anak Sayyidina Umar yang paling rapat dengan Nabi. Dia kasih kat Nabi sampai tahap tu. Nah, sampai nak berjalan ikut tapak, bekas kesan tapak Nabi. Tiba-tiba mai kat kita tak boleh. Baik. Nah, bila Siti Aminah duduk seorang-seorang, diturunkan kepada Siti Aminah itu peneman. Siapa dia yang menemani Siti Aminah? Diturunkan Asiyah. Nah, Asiyah ni isteri Fir'aun. Nah, kenapa? Sebab tu lah kata, nah, orang perempuan ni kena faham. Dia kena taat sungguh kepada Allah dan Rasul, dan juga taat kepada suaminya. Nah, orang perempuan. Kenapa? Walaupun suami dia macam Fir'aun. Nah, dia kena taat ke Allah dan Rasul walaupun suami dia macam Fir'aun. Nah, bila hilang taat dia? Apabila dia telah dipisahkan dengan suami dia dan suami dia adalah menyuruh dia kepada buat maksiat. Nah, nak dapat tu. Asiyah isteri Fir'aun. Fir'aun ni tak usah cerita lah. Nah, kira bunuh Nabi je lah. Nah, tapi sebab dia memelihara Nabi Musa, dia bela Nabi Musa, dia jaga Nabi Musa. Fir'aun nak bunuh dia tak bagi. Fir'aun nak buat jentik pun dia tak bagi. Nabi Musa daripada kecil tarik janggut Fir'aun. Nabi Musa apa pun tak boleh buat kat Fir'aun, apa pun tak boleh buat kat Nabi Musa sebab Siti Asiyah ni jaga Nabi Musa. Baik, diturunkan Asiyah dan juga Siti Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihi salam, menemani Siti Aminah, dan juga diturunkan bidadari syurga. Duk teman Siti Aminah. Nah, kemudiannya sampailah kepada waktunya. Nah, bila Siti Aminah nak bersalin, Ummu Syifa sampai, maka Siti Aminah pun melahirkan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi Muhammad ini dengan tidak keluar darah, dengan tidak keluar air ketuban. Nah, Nabi dilahirkan tidak ada darah, tidak ada air ketuban. Suci, bersih. Rambut Nabi telah siap diminyak dan disikatkan. Nah, dan pusat Nabi siap dipotong.
dan juga Nabi siap dikhitankan. Dah sempurna. Dah sempurna kelahiran Nabi SAW. Kemudiannya apabila keluar saja Nabi, terpancar satu cahaya putih terang keluar kok celah-celah tingkap rumah Abi Talib, keluar habis menerangi bumi Mekah seolah-olah telah siang. Terang bumi Mekah seolah-olah telah siang pada ketika tu, sehingga kan penduduk Mekah pakat jadi heran, apa ni? Bila masa matahari keluar, waktu subuh tak masuk lagi ni, dekat nak waktu subuh nak masuk ni, sepatutnya mana boleh matahari keluar cerah menerang ni. Tengok cahaya mai daripada mana? Tengok mai daripada rumah Abi Talib. Nah, di sana ada Siti Aminah sedang melahirkan Nabi SAW. Orang kampung dah mula pakat keluar, pergi duk tengok cahaya apa. Pergi tengok cahaya apa? Cahaya kelahiran Nabi terpancar sampai ke bumi Syam, sehingga retak habis. Bangunan-bangunan biara-biara, bangunan gereja-gereja dan sebagainya retak habis. Yang mana cahaya yang terpancar putih ni diketahui oleh orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, bahawa telah lahir seorang manusia yang dinanti-nantikan. Jadi sebahagian daripada Yahudi tak mau kelahiran Nabi. Mereka tak mau kelahiran Nabi. Sebab tu mereka berusaha nak bunuh daripada awal Nabi ni. Sampai lahir pun mereka tak mau bagi. Tapi bila terpancar cahaya tu, maka semuanya dah tahu dah itu kelahiran seorang manusia yang dinanti-nantikan oleh alam ini. Terpadam api Majusi. Api Majusi menyala beribu tahun tak pernah padam. Api Majusi menyala beribu tahun tak pernah padam. Tapi sampai kat kita lah ni, kita menyalakan balik api Majusi. Siap kita belarak lagi ke seluruh negara. Mana api Majusi? Api Olimpik. Api sukan obor yang dibuat kawah tu api Majusi, di Parsi. Tak pernah padam. Kelahiran Nabi padam api Majusi. Mai kat kita menyalakan balik api Majusi. Allahu Akbar. Kemudiannya runtuh kota Babylon, jatuh, runtuh, habis. Semuanya menunjukkan kebesaran Nabi SAW. Bila Nabi lahir ke, Masya Allah, semua pakat seronok, suka lah. Orang pakat rumun penuh. Saya nak Siti Aminah kata, tutup Sat, tutup. Jangan bagi lagi orang masuk main rumah ubat. Mas tutup. Kata ulama, dia ambilkan kawah ataupun kita panggil belanga daripada tembaga, lalu ditutupkan Nabi. Pada ketika ni kata ulama, dalam masa yang terdetik sedekat ni, masa nak letak Nabi tu, Ummu Syifa pegang Nabi, kalih nak letak Nabi tu, Nabi bersin. Bila Nabi bersin, Nabi kata Alhamdulillah. Ummu Syifa cium Nabi lah, Masya Allah, cium Nabi lah. Keluar mai cahaya, lepas tu Nabi kata Alhamdulillah. Jadi diletakkan Nabi di bawah supaya tak pancar cahaya keluar. Pada ketika tu datanglah Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam, membawakan dulang daripada syurga, yang dialaskan dulang itu dengan baldu daripada syurga berwarna hijau, dan dibawakan kain untuk dibaluti Rasulullah SAW dengan kain selimut berwarna hijau. Lalu diambilkan Nabi, dibawakan Nabi ke seluruh pelosok alam. Dan setiap alam, semua apabila bertemu dengan Nabi, berselawat atas Nabi. Ni yang makna dia, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mari kita sama-sama pakat selawat. Selawat kita ambil berkat. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya
Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina, فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إقصير وغالي أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Aduk kita sambung sikit lagi mentera nak masuk waktu kita ni. Baik. Apabila dilahirkan lalu dipanggilkan Abdul Muttalib. Pada ketika ni Abdul Muttalib sedang tawaf. Dah 4 pusingan, ada lagi 3 pusingan. Lalu dipanggilkan Muttalib, kata cucumu anak Abdullah telah dilahirkan ke dunia. Abdul Muttalib berhenti tawaf, balik ke rumah. Nah, bila balik ke rumah dia buka dulang tu, buka kawah tu, angkat dia ambilkan Nabi. Nah, ambilkan Nabi SAW, lalu dibalutkan dengan kain merah. Selendang dia pakai tu merah, dia dibalutkan. Dia bawa pi sambung tawaf tadi. Sambung tawaf. Dan dia bawa Nabi masuk ke dalam Kaabah. Nabi kecil-kecil dah dibawa tawaf oleh Abi Talib, disambung. Sebab tu di dalam mazhab Hanafi, kalau tak silap, kalau kita sembahyang, batal sembahyang kita ataupun batal wuduk kita, pergi ambil wuduk, mai sambung balik rakaat yang kita tinggal tadi. Tu mazhab Hanafi. Mazhab kita dah. Saat ni kita pergi dengar kata batal wuduk boleh sambung sembahyang, kita pun buat begitu juga. Tu bukan mazhab kita. Bukan mazhab kita. Baik. Jadi kemudiannya dipanggil juga Abdul Muttalib duk tawaf. Panggil Abu Lahab. Panggil Abu Lahab, panggil Abu Lahab. Abu Lahab duk buat apa? Abu Lahab masa tu duk disko tak habis lagi. Disko sampai ke pagi. Duk disko sampai ke pagi. Dipanggil ke Abu Lahab. Lalu Abu Lahab di rumah lah. Lalu Abu Lahab perintahkan hamba dia pergi tengok betul ke anak Abdullah ni telah dilahirkan. Jadi Suaibah nama pembantu dia pergi tengok. Bila dia pergi tengok,
betul sungguh dilahirkan dan orang telah ramai keliling rumah penuh ramai dah. Lalu dia balik habaq kepada Abu Lahab. Dia kata benar, Siti Aminah telah melahirkan anak Abdullah. Nah, bila dia dengar tu seronok dia. Sebab apa? Kelahiran anak menakan daripada Abdullah. Abdullah ni semua dikasih oleh kaum keluarga. Semua sayang. Dilahirkan dah seronok. Dengan sebab seronok, mandangkan Suhaibah ni ada anak kecil. Suhaibah ada anak kecil. Lalu Abu Lahab memerdekakan Suhaibah ketika tu juga. Aku merdekakan hari ni, pilah khidmat dengan Aminah dan pilah khidmat dengan Muhammad, dengan anak Abdullah. Abu Lahab seronok kelahiran Nabi. Abu Lahab ni bukan takat tu saja, kemudiannya dia juga buat kenduri. Dia buat kenduri hari kelahiran Nabi. Sembelih 200 ekor kambing buat kelahiran Nabi, sambut. Seronok dia. Masa kecil lah seronok. Macam itulah kita pun. Masa kecil semua orang sayang. Main naik besar, kita tegur orang marah kita. Tak boleh. Serupa ya kita ni. Keling adik-beradik lagu tu je. Tapi Abu Lahab ni Masya Allah, dia punya suka seronok sampai tahap membebaskan seorang hamba. Nama Suhaibah. Suhaibah adalah antara ibu susu Nabi yang pertama. Ibu susu Nabi yang pertama. Bila dia pergi, dia dimerdekakan, lalu dia pergi ambil Nabi. Dia ambil Nabi, dia letakkan Nabi untuk menyusukan susu dia. Letak Nabi di sebelah kiri. Susu sebelah kiri. Dia sumbat masuk puting susu kat Nabi. Nabi tak isap. Nabi tak mau. Nabi tak buka mulut. Nabi tak buka mulut. Dia kalih tok belah kanan. Kalih tok belah kanan, dia suruh Nabi isap pelan-pelan isap. Hisap Nabi sampai bagi kita kenyang lah, rasa kenyang. Lalu dia kalih pula Nabi sebab tak mau isap dah belah kanan. Kalih Nabi belah kiri. Tetap juga Nabi tak isap. Pasal apa? Nabi ni pertamanya, Nabi tidak memulakan suatu pekerjaan dengan sebelah kiri. Nabi memulakan pekerjaan dengan kanan. Segala hak baik Nabi mula dengan kanan. Dan Nabi bukan seorang yang tamak. Kalau kita kiri habis, kanan habis, depan habis, belakang habis, semua kita belasah susu. Isap habis semua. Asal suruh masa Nabi dah, Nabi ambil yang kanan saja, simpan yang kiri. Sebab apa? Sebab Suhaibah ada anak lagi yang nak disusukan. Nabi tak ambil ke semua. Nabi isap sebelah kanan. Jadi Suhaibah pun menjadilah orang merdeka, tapi berkhidmat kepada Nabi SAW. Dia menjadi ibu susu yang pertama. Dan ibu susu Nabi antara yang paling masyhur, ibu susu Nabi antara yang paling masyhur ialah Halimah. Halimah daripada Bani Sa'adah. Bani Sa'adah yang kita sebut dengan Halimatus Sa'adah. Dia Halimah daripada Bani Sa'adah. Dia perkampungan Sa'adah. Halimah ni adalah seorang yang miskin, dan di Arab ni depa ada, bila musim-musim orang bersalin, depa akan keluar mencari, depa ambil upah dengan menyusukan anak-anak orang kaya. Jadi keluarlah puak-puak daripada Bani Sa'adah ni keluar mencari siapa yang nak bagi upah susukan anak. Halimah dia ni, dia dengan laki dia dari orang yang miskin. Depa ada anak kecil, ada anak yang menyusu, duk susu. Dia tanya laki dia ni, macam mana nak keluar mencari? Jom. Laki dia kata, jom ikut. Pi keluar, pi ke Mekah cari. Dengar kata ada kelahiran. Ramailah pakat pi. Nak pi semawa diri nak menjadi ibu susu. Ramai daripada Bani Sa'adah dan sebagainya. Kemudiannya Halimah ni naik unta kurui. Orang miskin ada unta kurui, kepek unta. Halimah pun kurui dia. Sedangkan anak dia menyusukan dia lagi, kurui dia. Bila dia pi, hak orang lain semua segak-segak, sehat-sehat elok, laban elok-elok belakang. Semua pakat ni masuk pi jumpa Aminah nak menyusukan. Tapi tak sentuh, tak tangkap di hati Siti Aminah untuk bagi Muhammad pada Halimatus Sa'diyah. Tak bagi pada orang lain. Tapi bila masuk